Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hazrina Kasim. Anda bersama saya dalam Soal Rakyat malam ini. Penonton yang dihormati sekalian, esok 1 Oktober merupakan Hari Perkeso dan Pertubuhan Keselamatan Sosial atau Perkeso ditubuhkan pada 1 Oktober 1971. Bermakna 49 tahun penubuhannya. Dan untuk malam ini, Soal Rakyat akan membincangkan topik berkenaan ke mana wang dicarum. Untuk itu di studio bersama kita Ketua Eksekutif Perkeso, Datuk Seri Dr. Muhammad Azman, Datuk Aziz Muhammad. Selamat datang Datuk Seri. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Datuk Seri, hari ini kita nak bercerita panjang lebar sikitlah berkenaan dengan Perkeso. Namun sebelum tu, kita ada satu bingkisan nak dikongsikan kepada penonton Soal Rakyat malam ini. Anda saksikan. Nama saya Muhammad Agasha bin Jafridi, asal dari Sungai Siput, Lasah. Datang sini untuk merebutlah peluang pekerjaan yang ditawarkan oleh Perkeso. Karnival ni sangat baguslah untuk mereka yang sedang mencari peluang pekerjaan lah dalam pandemik COVID-19 sekarang ni. Rencana kerja ini sesuai tak untuk diadakan kepada orang asli? Saya rasa patut juga untuk diadakan bagi masyarakat asli, kerana kalau macam tak bercampur mungkin mereka bolehlah untuk merebut peluang. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Intan Maisara. Kita ikut daripada luar tadi, SOP okey. Sampai dalam, dia punya aturan pun okey. Tak tunggu lama pun. Sebab saya datang around pukul 10 tadi. Karnival Penjana Kejayaan ni bagus untuk orang-orang yang tak ada kerja macam kita orang. Dan perlu diteruskan untuk masa akan datang. Itu dia tadi respon dan juga maklum balas dalam kalangan pencari kerja yang menyertai jelajah Karnival Penjana Kerjaya Perkeso. Dan hari ini kalau kita lihat, ia ternyata memberi manfaat kepada ramai pencari kerja, ya Datuk Seri. Sebagai permulaan, kita nak sentuh tentang My Future Jobs, satu portal yang diperkenalkan oleh kerajaan akibat daripada pandemik COVID-19 ini. Namun, mengapa kewujudannya dan apakah manfaat di sebaliknya, Datuk Seri? Seperti yang dinyatakan dan dapat kita lihat daripada klip sebentar tadi, matlamat My Future Job yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di dalam Pelan Jana Semula Ekonomi pada 5 Jun adalah bermatlamat untuk membantu bagaimana kita boleh menjana semula ekonomi dan seterusnya membantu mereka yang menganggur. Jadi dari segi portal ini, sebenarnya kalau kita lihat dari segi kelebihan portal ini dapat membantu dari segi user friendly, mudah untuk para pencari kerja, dan di samping itu juga portal ini disediakan mengikut standard antarabangsa yang boleh menjurus kepada carian kerja yang lebih spesifik. Dan di samping itu juga portal ini diperkenalkan untuk menjadi satu portal apa yang kita panggil perkhidmatan portal pekerjaan kebangsaan. Jadi inilah antara asas dan juga mengapa portal ini diperkenalkan dan ciri-ciri My Future Job ini. Berapa agaknya jumlah pencari kerja dan juga kekosongan jawatan yang telah mendaftar di bawah portal ini, Datuk Seri? Okey. Kalau kita lihat dari segi jumlah pencari kerja yang telah berdaftar di bawah portal ini, sehingga semalam, 29 September 2020, kita mempunyai seramai hampir 318,000 pencari kerja yang telah mendaftar di bawah portal ini, dan jumlah kerja yang telah didaftarkan di bawah portal ini adalah sekitar 290,000. Jadi pencari kerja lebih ramai daripada jumlah kerja yang ditawarkan. Walau bagaimanapun, kita percaya dengan pemulihan semula ekonomi, dengan mungkin majikan-majikan memerlukan pekerjaan, dengan ada beberapa insentif yang diperkenalkan oleh kerajaan, lebih banyak lagi pekerjaan akan ditawarkan. Dan dari segi kalau kita lihat jumlah pencari kerja, yang paling ramai adalah di negeri Selangor ataupun di Lembah Kelang. Yang keduanya adalah negeri Johor, dan yang ketiga adalah di sekitar
di Pulau Pinang. Jadi kalau kita lihat dari segi jumlah mereka yang paling ramai memerlukan pekerjaan adalah di sekitar Lembah Kelang. Okey, baik. Ia menunjukkan satu perkembangan yang positif sebenarnya dalam kalangan lepasan sekolah dan juga graduan yang mencari kerja sebagai satu inisiatif ataupun platform memudahkan mereka, ya Datuk Seri. Tapi setakat hari ini, berapa ramai pencari kerja yang sudah pun dibantu oleh pihak Perkeso sendiri? Okey, kita ada dua figure utama ataupun mereka yang telah berjaya untuk carian pekerjaan. Kalau kita lihat daripada Januari sehingga September, kita telah dapat membantu hampir sekitar 73,000 pencari kerja yang berjaya untuk mendapatkan pekerjaan. Yeah. Dan jika kita melihat kepada pengumuman oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri daripada pengenalan insentif, apa yang kita panggil hiring insentif, seramai hampir 43,000 mereka telah berjaya mendapat pekerjaan. Jadi daripada Jun sehingga September lebih kurang 43,000 dengan adanya pengenalan ataupun insentif daripada kerajaan, dan keseluruhan daripada Januari sehingga September sekitar 73,000 mereka yang telah berjaya mendapat pekerjaan. Oh, satu perkembangan yang cukup baik sebenarnya. Tapi Datuk Seri, dari segi mungkin ramai dalam kalangan pencari kerja ini kurang cakna tentang kewujudan portal My Future Jobs ini. Bagaimana mungkin cara terbaik untuk mereka mendaftar di bawah portal ini? Okey, sebenarnya seperti yang saya nyatakan di peringkat awal, portal ini sangat mudah. Dia user friendly dan tidak memerlukan maklumat-maklumat ataupun proses-proses yang mungkin susah untuk mereka daftar. Kalau kita lihat, apa yang diperlukan adalah untuk pencari kerja, mereka boleh terus masuk ataupun login kepada portal ini My Future Job dengan memasukkan nombor kad pengenalan mereka. Dan bagi majikan yang ingin menawarkan pekerjaan, apa yang diperlukan, majikan perlu untuk memasukkan maklumat pendaftaran perniagaan, contohnya pendaftaran nombor SSM. Dan di samping itu juga ataupun dengan adanya memasukkan maklumat nombor pendaftaran Perkeso. Jadi seterusnya dengan adanya maklumat pencari kerja ini, dan mereka juga perlu memasukkan dari segi profil pekerja itu, kena masuk menyediakan profil mereka dan juga skill set yang mereka ada. Dan dengan itu bila mereka masuk dan membuat padanan, mungkin mereka akan mendapat maklumat tentang kerja-kerja yang mereka layak untuk mereka pohon. Dan di pihak majikan pula, mereka hanya perlu melaksanakan maklumat dari segi padanan peluang pekerjaan yang ditawarkan, dan seterusnya majikan boleh mendapat pekerjaan-pekerjaan atau pekerja-pekerja yang mereka inginkan. Kalau kata sekalipun majikan itu ataupun pekerja itu mempunyai kelulusan yang tidak selari, masih juga boleh diperolehi oleh majikan untuk menawarkan pekerjaan-pekerjaan yang selain daripada kelulusan yang sedia ada. Dan nampaknya cara-cara untuk mendaftar di portal My Future Jobs ini tidaklah sesukar mana, ya Datuk Seri. Tapi bagaimana pula kalau kita lihat dari segi ciri-ciri portal My Future Jobs yang terbaik ni, Datuk Seri? Okey. Kalau kita melihat kepada ciri-ciri My Future Job ini, yang pertamanya ciri-ciri yang saya anggap yang boleh kita berkongsi dengan mereka di luar sana, majikan dan pekerja. Layout portal ini sangat mudah ataupun kita katakan mesra pengguna. Dan di samping itu juga yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di dalam pengumuman penjana, kerajaan menyediakan hiring insentif, dan bagi mereka yang mendaftar melalui My Future Job ini, mereka boleh memanfaatkan hiring insentif ini bagi majikan-majikan yang ingin mengambil pekerja baru.
Dan di samping itu juga portal ini dia kalau kita lihat dari segi peluang ataupun keunikannya, dia menggunakan satu standard international ataupun standard antarabangsa ESCO, European Standard of Competency, Skills and also Qualification. Jadi dia boleh menjurus kepada keperluan pekerjaan yang lebih detail ataupun lebih terperinci. Dan yang paling utama juga dalam portal ini kita melihat kepada konsep pengurusan kes, yang mana kita bukan hanya membiarkan mereka pencari kerja ini untuk mendaftar, untuk login dan melihat kepada pekerjaan yang sesuai, tapi di samping itu juga kita membantu pencari kerja ini dengan kaunselor-kaunselor yang sedia ada di bawah perkhidmatan pekerjaan, di bawah sistem insurans pekerjaan ini untuk membantu mereka melihat dari segi keperluan pekerjaan dan jika tiada padanan yang sesuai, jika mereka memerlukan latihan, upskilling, reskilling dan sebagainya, juga akan dibantu oleh kaunselor untuk melihat kepada keperluan latihan dan seterusnya memadankan semula pekerjaan yang mungkin sesuai selepas dilatih. Jadi ini adalah antara ciri-ciri ataupun kelebihan My Future Job yang dapat membantu bukan sahaja pada pekerja tetapi juga kepada majikan. Satu peluang yang baik sebenarnya, bukan saja kita lihat ia memberi peluang pekerjaan itu sendiri tetapi latihan juga turut disediakan. Baik, kita nak menyentuh juga berkenaan dengan hilang pekerjaan ini daripada sudut situasi ataupun masalah hilang pekerjaan. Bagaimana agaknya pekerja-pekerja ini dari segi jumlahnya didaftarkan ataupun dilaporkan kepada pihak Perkeso sendiri? Okey. Kalau kita lihat dari segi jumlah mereka yang hilang pekerjaan sehingga September tahun ini, seramai 80,017 pekerja yang telah hilang pekerjaan dan peak ataupun kemuncaknya adalah di bulan Jun, iaitu seramai 18,000 lebih sedikit mereka yang telah hilang pekerjaan. Walau bagaimanapun, dengan pengenalan insentif-insentif oleh kerajaan, kita dapat lihat bahawa trend ini telah menurun antara 20% ke 40% daripada bulan Julai sehingga September. Okay. Walau bagaimanapun, kalau kita lihat keseluruhan mereka yang hilang pekerjaan pada tahun 2019 adalah seramai 40,048 orang. Jadi sehingga September tahun ini saja kita telah merekodkan seramai hampir 80,000 lebih kehilangan pekerjaan. Kalau kita nak bandingkan dari apa yang berlaku keseluruhan tahun 2019 sehingga September, jumlah ini telah berganda sebanyak 2 kali ataupun double up. Daripada jumlah mereka yang hilang pekerjaan ini, Datuk Seri, sebenarnya ianya adalah dari sektor pekerjaan yang bagaimana? Okey, tidak dinafikan kalau kita lihat masalah pandemik COVID-19 ini menjejaskan pelbagai sektor. Tapi antara sektor utama yang terjejas akibat pandemik COVID-19 ini dan direkodkan di dalam sistem insurans pekerjaan, yang pertama adalah sektor pembuatan. Yang kedua adalah sektor pemborong dan perujitan. Dan yang ketiga adalah sektor penginapan, makanan dan minuman ataupun dengan mudahnya sektor perhotelan. Jadi ini adalah antara 3 sektor utama yang terjejas akibat COVID-19 ini. Dari segi peluang yang diberikan kepada mereka, mungkin dari segi insentif, bagaimana agaknya Perkeso dapat membantu golongan yang terjejas pekerjaan ini? Okey, alhamdulillah dengan pengumuman oleh Yang Amat Perdana Menteri pada 5 Jun 2020, satu insentif, apa yang kita panggil hiring insentif ataupun insentif pengambilan pekerja telah diperkenalkan. Jadi insentif ini membantu majikan-majikan yang ingin mengambil pekerja yang baru. Dan insentif ini disediakan untuk selama 6 bulan. Okay.
yang mana mereka yang mengambil pekerja baru akan dibayar berdasarkan 3 kategori yang ada, iaitu kalau perantis akan dibayar sebanyak seorang pekerja sebanyak RM600. Okey. Jika mereka berumur 40 tahun ke bawah, insentif yang disediakan adalah sebanyak RM800. Bagi mereka yang berumur 40 tahun ke atas ataupun mereka dari kategori OKU, kerajaan akan membayar sebanyak RM1,000. Jadi peruntukan yang disediakan di bawah insentif yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 5 Jun 2020 adalah sekitar 1.5 bilion. Jadi ini adalah antara galakan yang diberikan kepada majikan, membantu majikan untuk mengekalkan ataupun untuk mengambil pekerja baru dan juga untuk membantu majikan dari segi pengoperasian dan untuk mereka memulakan perniagaan, dan di samping itu untuk membantu pekerja yang hilang pekerjaan. Okey, kita dah sentuh tentang insentif yang diberikan kepada mereka yang hilang pekerjaan. Kita nak sentuh juga tentang program subsidi upah 2.0 yang mana telah pun diperkenalkan oleh Perdana Menteri pada 23 September yang lalu, Datuk Seri, untuk membantu syarikat yang masih terjejas akibat daripada penularan COVID-19 ini. Mungkin Datuk Seri boleh jelaskan kepada penonton kita secara ringkas berkenaan dengan program subsidi 2.0 ini. Okey. Subsidi 2.0 ini adalah hasil ataupun kesinambungan daripada subsidi upah 1.0 dan juga penjana. Jadi sebenarnya bermula dengan pengumuman prihatin yang mana wujudnya PSU 1.0 atau program subsidi upah, dan di samping itu pada bulan Jun disambung dengan tambahan 3 bulan dan sekarang ini kerajaan memperkenalkan PSU atau program subsidi upah 2.0 yang baru-baru ini diumumkan pada 23 September oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan di dalam pengumuman kita prihatin, sambungan ataupun apa yang kita panggil PSU 2.0 ini, kerajaan menyediakan dana yang akan disalurkan melalui Perkeso, yang mana program ini ataupun subsidi ini ataupun bantuan ini akan bermula permohonannya daripada 1 Oktober, kebetulan sama dengan hari sambutan Perkeso. Di mana dana ataupun bayaran yang akan disediakan adalah sebanyak RM600 kepada majikan yang mempunyai pekerja yang digaji 4,000 ke bawah dan tidak melebihi 200 pekerja. Jadi sebelum ini ada kategori-kategori sama ada majikan kecil, sederhana dan besar, tetapi ini akan diberikan satu kadar yang flat rate ataupun sama rata sebanyak RM600. Bagi mereka yang pernah menerima PSU 1.0 akan diberi tambahan selama 3 bulan. Bagi mereka yang tidak pernah memohon akan dibayar selama 6 bulan, iaitu RM600 sebulan. Baik, sebenarnya satu berita gembira juga ya apabila diberi orang kata sambungan semula untuk 3 bulan lagi. Datuk Seri, selepas ni kita nak sentuh juga bagaimana majikan sebenarnya boleh membuat permohonan berkenaan dengan PSU 2.0 ini. Kita nak berehat seketika, jadi kembali lagi selepas ini. Kembali lagi bersama kami dalam Soal Rakyat, membincangkan topik kita ke mana wang dicarum. Kalau tadi kita dah sentuh berkenaan dengan PSU 2.0, mungkin ramai dalam kalangan majikan ingin mengetahui bagaimana sebenarnya mereka ini, Datuk Seri, boleh membuat permohonan untuk program subsidi upah 2.0 ini. Okey, seperti yang saya nyatakan sebentar tadi, permohonan ini dibuka mulai esok, 1 Oktober 2020. Dan permohonan ini boleh dibuat secara atas talian di portal Prihatin, prihatin.perkeso.gov.my. Dan di samping itu, mungkin banyak persoalan yang akan timbul oleh mereka, oleh majikan, oleh pekerja, ingin mengetahui lebih mendalam lagi tentang PSU 2.0 ini. Mereka boleh layari laman web Perkeso
iaitu www.perkeso.gov.my ataupun laman web SIP eiscenter.perkeso.gov.my, dan di situ disediakan soalan-soalan lazim secara terperinci, dan jika masih lagi tidak berpuas hati, mereka boleh membuat panggilan ataupun hadir ke mana-mana pejabat Perkeso, dan talian Perkeso adalah percuma, dan jika mereka ingin juga mendapatkan penjelasan, mereka boleh hadir di pejabat SIP sama ada di Putrajaya ataupun di Perkeso ataupun di mana-mana cawangan Perkeso untuk mendapat penjelasan yang lebih jelas daripada pegawai-pegawai Perkeso. Baiklah. Okey, itu tentang PSU 2.0. Datuk Seri, kita juga nak melihat tentang kelebihan skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri. Apatah lagi apabila Perdana Menteri sendiri memandang penting terhadap ekonomi gig di negara ini. Sebelum itu, kita nak kongsikan pengalaman dua individu ini yang menerima faedah melalui skim ini. Kita saksikan. Nama saya Citra Ana Peramaya. Umur saya 42 tahun. Saya kerja pemandu teksi. Lepas tu saya pergi turun dekat sana dia cakap dia tak cukup wang. Dia panggil mak dia ambil datang. Lepas tu saya macam ni, saya tunggu. Dia macam sebelah sini dia orang sudah masuk taruh pisau. Lepas tu dia sudah masuk, ini orang pun sudah tarik ni macam saya. Sudah pegang. Lepas tu dia orang panggil saya tu dompet, semua dia dah ambil. Lepas tu subang, rantai semua dia sudah ambil. Saya pun Sokso yang tolong saya. Sebulan dia bagi, saya punya MC dia clear, semua dia bagi. Masa saya operation, Sokso yang bayar. Lepas itu, kes-kes saya ada pergi, lepas second time saya pun ada 2 kali saya operation. 2 kali pun Sokso yang bayar saya. Apa-apa saya buat claim, bil ward, semua dia bayar. Nama saya Irawati binti Zainal Abidin. Umur saya 40 tahun, anak saya ada 3 orang. Saya suri rumah sepenuh masa. Memang dia ada plan dah, dia nak ambil itu kan. Dia cakap ni abang nak ambil ni lah kan. Nak ambil nanti mana tahu kita ni kan hidup tak tahu kan, kata gitu. Nanti kalau abang dah tak ada, bolehlah nak hidupkan jiran anak-anak ya. Alhamdulillah lah. Adanya bantuan apa Perkeso ni memang cukup, cuma alhamdulillah lah. Jadi saya tak ada fikir-fikir apa-apa lagi kan. Bolehlah untuk hidupkan anak kau tak susah juga. Nak cari kerja macam mana, anak siapa yang jaga. Ni mak pun tua pun tak sihat kan. Siapa-siapa yang buat kerja sendiri, saya akan beritahu sama dia, tolong ambil Sokso. You punya future, kalau you apa-apa susah, you boleh claim. Jadi saya sarankan ke driver-driver lain kan, ambil lah, memang ambil, memang menguntungkan. Tak ada ruginya pun. Tak ada boleh ambil yang banyak, ambil sikit. Memang bantu kita. Kita tak tahu kan, kita tak tahu besok kita aksiden ke apa. Ya, beribu-ribu terima kasih untuk Sokso. Memang ucap terima kasih dengan Perkeso lah, memang sangat berterima kasih.
Malam tak berbau, tapi jika payung disediakan sebelum hujan, pasti sesuatunya dapat dielakkan. Itu kisah Puan Citra Ramaya yang mendapat bantuan pemulihan daripada kemalangan yang dialaminya dan juga kisah Puan Irawati Zainal Abidin yang menerima faedah orang tanggungan melalui skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri. Ini yang kita nak wawarkan kepada penonton Soal Rakyat malam ini, Datuk Seri. Apakah matlamat sebenarnya SKSPS ataupun skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri? Sebelum saya melanjutkan perbincangan ini, menerangkan sebenarnya apa matlamat, ingin saya perjelaskan bahawa skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri diperkenalkan ataupun aktanya diwujudkan pada tahun 2017, Akta 789, dan bermula pada 1 Jun 2017, maknanya akta ini dibuka ataupun membenarkan mereka yang bekerja sendiri di bawah sektor pengangkutan ataupun mereka yang di dalam kategori memandu taksi, e-hailing dan yang berkaitan dengan pengangkutan penumpang ini, sebenarnya mereka wajib untuk mendaftar dan mencarum. Jadi kalau kita lihat dua contoh yang kita paparkan sebentar tadi, matlamat utama skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri adalah untuk membantu pekerja yang bekerja sendiri di dalam sektor yang tidak formal ini dari segi gantian pendapatan. Jika berlaku kemalangan, mereka tidak boleh bekerja, mereka akan dibantu. Jika berlaku kematian kepada mereka yang mencari nafkah, keluarga mereka, waris mereka akan dibantu. Jadi matlamat utama kepada skim ini adalah gantian pendapatan ataupun replacement of income untuk memastikan bahawa mereka boleh meneruskan kehidupan jika berlaku sebarang bencana, kemalangan atau kematian. Dan skim ini sebenarnya hasrat adalah untuk memberi perlindungan kepada pekerja jika berlaku sebarang kemalangan sewaktu pekerjaan atau penyakit yang berpunca daripada pekerjaan atau kita panggil penyakit khidmat atau kemalangan yang berlaku dalam waktu perjalanan pergi dan balik bekerja. Dan inilah sebenarnya matlamat skim ini diperkenalkan. Dan apabila ia diperkenalkan, Datuk Seri, bagaimana pula kita nak melihat dari segi sasaran kerajaan dan perkeso sendiri sebaik saja skim ini dilaksanakan? Memang agak sukar untuk kita memberi kesedaran kepada rakyat di luar sana ataupun kepada mereka yang bekerja sendiri. Seperti yang saya nyatakan, permulaan hanya kepada mereka di dalam sektor pengangkutan, pemandu teksi, e-hailing, dan perkara ini ataupun skim ini telah diperluaskan bermula 1 Januari 2020 kepada 19 sektor lagi, termasuk nelayan, petani, mereka di dalam perniagaan online dan sebagainya, semua sektor yang bekerja sendiri. Tapi memang agak sukar, walaupun banyak sesi lebat urus, engagement yang telah diadakan dengan sama ada mereka-mereka yang merupakan pekerja sendiri ataupun dari segi mungkin pemilik-pemilik platform perniagaan gig ini, memang kita lihat bahawa pemahaman agak kurang. Jadi kita berterusan mengadakan sesi libat urus ini bersama-sama dengan mereka yang bekerja sendiri. Dan di samping itu juga kita banyak mengadakan perbincangan, penerangan sama ada dari peringkat pihak kerajaan, di peringkat kerajaan negeri, di peringkat jabatan dan juga pemilik-pemilik platform-platform perniagaan online ini tentang sebenarnya apakah itu skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri itu. Okey, baik. Apabila diperkenalkan berkenaan dengan penjana gig ini, bagaimana Datuk Seri melihat dari segi sambutan orang yang bekerja sendiri terhadap program dana padanan caruman ekonomi gig ini? Keseluruhan mereka yang bekerja sendiri yang telah berdaftar dengan perkeso sehingga semalam ataupun sehingga 29 September adalah sekitar 51,000 mereka yang bekerja sendiri. Dan bagi mereka yang telah mengambil peluang apa yang telah diperkenalkan oleh kerajaan di dalam pengumuman penjana ini, sekitar 3,000 lebih mereka yang bekerja sendiri di bawah platform gig ini telah mengambil peluang untuk mendaftar.
Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan jumlah yang ada di dalam ekonomi gig ini dengan jumlah yang telah mendaftar agak sedikit mendukacitakan, agak jauh daripada sasaran. Jadi inilah antara kekangan dan juga apa yang agak mendukacitakan kerana ramai masih lagi tidak mengambil peluang akan insentif yang disediakan oleh kerajaan di bawah pengumuman penjana itu, iaitu penjana gig. Okey, Datuk Seri, mungkin juga kerana mereka ini kurang cakna dari segi bagaimana agaknya pilihan caruman yang disediakan. Kalau boleh, kita nak kongsikan jadual pilihan caruman itu sendiri, Datuk Seri. Kalau boleh kita nak bersama dengan Datuk Seri, kita nak melihat jadual pilihan caruman ini. Ini antara pelan yang disediakan, ya Datuk Seri, daripada pelan 1 hingga ke pelan 4. Bagaimana caruman itu dibuat? Okey, jika kita lihat, kita mempunyai 4 pelan caruman skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri. Dan di bawah pengumuman insentif kerajaan yang diumumkan, kerajaan membuka peluang ataupun memberi insentif untuk mereka memilih kategori 2. Iaitu di mana caruman yang perlu dicarum setahun adalah sebanyak RM232.80. Dan apa yang akan disumbang ataupun insentif yang disediakan oleh kerajaan adalah sebanyak 70%. Jadi kalau kita ambil daripada jumlah yang perlu dicarum RM232.80, sekitar RM163 adalah disediakan daripada dana penjana gig ini oleh kerajaan. Mereka pemilik platform perniagaan ekonomi gig ini hanya perlu membayar sekitar 67 atau 68 atau 69 ringgit sahaja. Ataupun orang yang bekerja sendiri itu sendiri boleh membayar secara individual atau peribadi untuk menampung untuk mencukupkan jumlah yang perlu dicarum itu RM232.80. Jadi ini adalah kategori kedua. Sebenarnya kalau lebih tinggi kategori yang dipilih, gantian pendapatan ataupun faedah yang akan diterima lebih baik, lebih tinggi. Tapi kalau boleh, kita bukan berharap bahawa kita mengalami kemalangan untuk mendapat, tapi kita melihat kepada keperluan, kemampuan dan juga apa jika malang tidak berbau, jika berlaku kemalangan, apa yang perlu gantian pendapatan yang sesuai untuk pekerja dan juga untuk waris mereka. Daripada itu, bayaran caruman ini boleh dilakukan secara bulanan ataupun dibayar sekaligus? Biasanya kita membenarkan bayaran sama ada secara bulanan ataupun dibayar secara sekaligus. Tapi digalakkan untuk dibayar untuk setahun sebab kadang-kadang kita terlepas pandang, tiba-tiba tak sempat nak bayar caruman seterusnya, kemalangan berlaku. Ini dia antara perkara penting yang sebenarnya yang perlu diambil kira kepada penonton-penonton kita pada malam ini. Okey, Datuk Seri, nak tahu juga, difahamkan Perkeso ini juga berhubung kait ataupun mempunyai engagement dengan agensi-agensi yang terlibat dengan golongan yang bekerja sendiri ini. Apa mungkin ulasan yang boleh Datuk Seri berikan? Memang kita sentiasa mengadakan perhubungan libat urus dengan badan-badan ataupun agensi-agensi yang berkepentingan. Seperti yang saya nyatakan tadi, kita melihat kepada peringkat kerajaan, peringkat jabatan, kerajaan negeri, dan di samping itu juga kita mengadakan libat urus dengan penyedia-penyedia platform perkhidmatan ekonomi gig ini seperti Grab, Panda Food, Taxiku dan juga Happy Fresh dan sebagainya. Jadi ini adalah untuk kita memberi maklumat tentang apa itu skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri dan apa faedah-faedah yang boleh diperolehi jika berlaku kemalangan, kecederaan ataupun kematian. Saya tertarik bila Datuk Seri sentuh tentang faedah dan juga manfaat. Pastinya itulah yang ingin diketahui oleh penonton kita. Di sebalik skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri ini, apa faedah yang bakal mereka nikmati?
Saya nak merujuk balik kepada klip video sebentar tadi. Ya. Kita ada dua, jadi saya akan kupaskan secara ringkas satu persatu. Ya. Kita lihat kepada Puan Citra sebentar tadi. Dia merupakan seorang pemandu teksi. Dia mengalami kemalangan yang melibatkan kecederaan, Ya. patah tangan. Yang pertamanya, jika berlaku kemalangan, mereka akan dibayar faedah perubatan. Maknanya mereka memerlukan rawatan, dan jika rawatan itu sehingga membawa kepada pembedahan, memerlukan implan dan sebagainya, yang ini akan ditanggung di bawah faedah perubatan. Dan bila mereka mengalami kemalangan, kecederaan, sudah tentu mereka tidak boleh bekerja dan mereka akan mendapat cuti sakit. Betul. Dan cuti sakit ini juga akan dibayar sebagai faedah hilang upaya sementara untuk tempoh durasi, kalau kata sebulan, sebulan lah. Kalau 6 bulan lah yang akan dibayar. Jadi mereka tidak boleh memandu, mereka tidak boleh bekerja. Ini contoh pemandu. Kita ambil Puan Citra. Ya. Mereka akan dibayar untuk mendapat faedah hilang upaya sementara. Dan seterusnya, setelah selesai, mereka boleh memohon faedah hilang upaya kekal. Misalnya, kemalangan melibatkan kecederaan putus satu kaki. Jadi, faedah kita akan melihat kepada taksiran berapa sebenarnya bayaran yang wajar dan akan dibayar berdasarkan hilang upaya kekal yang dialami. Dan jika berlaku kematian, contohnya di dalam klip tadi, Puan Irawati, di mana suami merupakan seorang pencarum, pemandu, faedah orang tanggungan disediakan. Dan di samping itu, jika memerlukan pemulihan kepada seorang pekerja itu selepas mereka tamat rawatan, faedah pemulihan boleh disediakan. Dan jika mereka memerlukan faedah, kalau dalam akta itu dipanggil faedah pengurusan mayat, tapi saya tak berapa suka mayat, faedah pengurusan jenazah juga akan dibayar secara one off. Dan di samping itu, kalau kata anak-anak mereka memerlukan mungkin bantuan dari segi faedah pendidikan bila mereka perlu melanjutkan pelajaran di peringkat tertiary, mereka boleh memohon dengan syarat-syarat yang tertentu. Mereka juga boleh dibantu dengan faedah pinjaman pendidikan. Jadi ini antara faedah-faedah yang disediakan di bawah skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri. Okey, jelas di situ tentang faedah SKS PS ini, Datuk Seri. Tetapi selepas ini mungkin kita juga nak ketahui dalam kalangan penonton kita, pernah atau tidak mereka ni mendengar tentang skot prihatin Perkeso dan apakah sebenarnya tujuan ianya ditubuhkan. Sekejap lagi kita nak berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami dalam Soal Rakyat. Di awal siaran tadi kita dah menyentuh tentang program subsidi upah 2.0. Mungkin ramai yang tertanya-tanya bagaimana cara untuk memohon. Anda boleh terus ke portal prihatin.perkeso.gov.my. Baik, berbalik kepada perbincangan kita, Datuk Seri. Ini persoalan yang sering kali muncul di laman sosial. Bagi seorang pencarum yang mencarum dengan Perkeso namun dah mencapai usia 60 tahun, tidak pernah membuat apa-apa tuntutan. Mereka ingin ketahui ke mana wang mereka. Adakah boleh dituntut? Saya perjelaskan konsep keselamatan sosial. Konsep keselamatan sosial ataupun jaringan keselamatan sosial menyediakan jaring kepada mereka yang tidak bernasib baik. Kenapa saya katakan bernasib baik? Saya akan perjelaskan sebentar lagi. Konsep keselamatan sosial melihat kepada 3 elemen ataupun komponen utama. Yang pertama adalah sumber terkumpul. Yang kedua adalah perkongsian risiko. Yang ketiga telah saya nyatakan tadi, replacement of income ataupun pooling of resources, sharing of risk, replacement of income. Inilah sebenarnya konsep keselamatan sosial. Kita pun ada sebelum ini, kalau kita melihat di zaman Khalifah lagi, kita menyebutkan konsep zakat dan sebagainya. Orang kaya membantu orang miskin. Jadi dana yang terkumpul ini sebenarnya niat untuk membantu kepada mereka yang tidak bernasib baik. Kenapa saya katakan bila kita sediakan jaring ini untuk membantu daripada mereka yang tidak bernasib baik untuk jatuh luar daripada jaring. Jadi jaring inilah, jaringan keselamatan sosial inilah yang membantu mereka untuk meneruskan kehidupan minimum standard. Yang mana
jika kita lihat konsep dia, orang yang sihat bantu mereka yang tidak sihat, orang yang tidak mengalami kecederaan membantu mereka yang mengalami kecederaan, ataupun mereka yang tidak hilang upaya bantu mereka yang mengalami hilang upaya, dan mereka yang hidup membantu mereka yang telah mendahului kita. Jadi dana yang terkumpul ini membantu kepada kategori-kategori yang saya nyatakan sebentar tadi. Itulah sebenarnya konsepnya. Dan kenapa bagi mereka yang telah berumur 60 tahun ke atas tidak layak? Kerana kita melihat kepada dari segi productive age ataupun umur yang produktif kepada pekerja Malaysia adalah sehingga 60 tahun. Jadi bagi mereka yang mengalami hilang upaya, keilatan, faktor-faktor yang membawa kepada mereka tidak boleh bekerja, mereka boleh membuat permohonan sebelum 60 tahun untuk membantu mereka, menyara mereka dan juga menyara keluarga mereka. Tapi jika keadaan itu berlaku selepas umur 60 tahun, jadi perkara ini tidak menjejaskan dari segi pendapatan kerana kebanyakan mereka telah tidak bekerja. Jangan membandingkan perkeso dengan KWSP. KWSP adalah simpanan hari tua untuk membantu mereka selepas mereka sama ada telah mencapai umur 55 ataupun telah bersara. Konsep keselamatan sosial perkeso adalah membantu mereka yang tidak bernasib baik akibat kemalangan, hilang upaya, kecederaan dan kematian. Okey, jelas di situ ya Datuk Seri. Baik, kita nak beralih kepada apa yang saya sentuh sebentar tadi sebelum kita berhenti berehat. Berkenaan dengan skuad Perkeso Prihatin. Ramai yang mungkin tidak sedar akan kewujudan skuad ini, Datuk Seri, di mana ia ditubuhkan untuk memantau kes-kes yang dilaporkan di media massa bagi pencarum-pencarum perkeso. Datuk Seri mungkin nak perjelaskannya. Saya ingin perjelaskan, sebelum ini kebanyakan permohonan kita hanya menanti pemohon untuk hadir ke pejabat perkeso. Tapi bagi saya, berapa ramai antara mereka yang tidak tahu akan hak mereka ataupun mereka tidak faham apa sebenarnya caruman perkeso itu. Jadi bermula Oktober 2016, kita telah memperkenalkan apa yang kita panggil skuad Perkeso Prihatin. Dan apa fungsi skuad Perkeso Prihatin ini? Mereka melayari dan melaksanakan perhubungan dengan semua pemegang taruh ataupun stakeholder. Mereka melihat kepada media elektronik, mereka melihat kepada media cetak, mereka mengadakan perhubungan dengan ketua-ketua masyarakat, dengan ahli-ahli politik, dengan even sampai masuk ke kampung-kampung, Tok Imam, Tok Batin dan sebagainya, even ketua rumah panjang, untuk mendapatkan maklumat jika berlaku kemalangan atau kematian. Dan seterusnya, bila kita mendapat maklumat mereka yang telah mengalami kemalangan ataupun kematian ini, maklumat ini akan terus dirujuk kepada maklumat yang ada di Perkeso ataupun database Perkeso. Dan jika mereka layak, secara immediately ataupun dengan segera, kita akan memproseskan bantuan-bantuan yang mereka layak. Jadi inilah sebenarnya fungsi skuad Perkeso Prihatin. Dan saya ingin kongsikan, nak lanjutkan perbincangan, bila kita melihat kepada MCO yang berlaku, yang mana ramai yang tidak sedia maklum bahawa skuad Perkeso Prihatin Perkeso, walaupun MCO, dia unsung hero. Orang mungkin tak sedia maklum, dan inilah perkhidmatan ataupun sumbang ataupun khidmat yang disediakan oleh skuad Perkeso Prihatin, walaupun dalam MCO, walaupun dalam keadaan mereka tidak boleh untuk melaksanakan tanggungjawab dengan sepenuhnya, tetapi dengan SOP-SOP yang diikuti, mereka berusaha untuk membantu. Bukan setakat yang mengalami kemalangan, juga mereka yang mengalami penyakit, mengalami kematian dan sebagainya, untuk disegerakan bantuan-bantuan melalui skuad Perkeso Prihatin ini. Namun Datuk Seri, bagaimana pula kalau kita nak melihat dari segi kes-kes yang dikendalikan oleh skuad Perkeso Prihatin ini? Kita sehingga kini, sehingga September, sebanyak 1,949 kes telah diproses dan dibantu
dalam masa 7 hari. Di mana ini adalah antara kes-kes yang berjaya dikenal pasti, dikesan di seluruh negara, dan ini adalah antara jumlah ataupun sebahagian daripada kes yang telah diproses melalui permohonan-permohonan saluran-saluran yang sedia ada. Okey, baik. Kalau tadi Datuk Seri ada menyentuh tentang skim keilatan, kita nak tahu juga berkenaan dengan skim keilatan ini, Datuk Seri. Bagaimana jika seseorang itu mengadu, dia membuat tuntutan ilatnya namun ditolak? Apakah mungkin antara alasan dan kemungkinan tuntutan seseorang itu ditolak? Pertamanya kita kena faham sebenarnya skim keilatan adalah salah satu skim di bawah skim keselamatan sosial di bawah Akta 4 yang mana skim ini adalah bantuan yang disediakan ataupun skim yang disediakan dari segi coveragenya adalah sepanjang 24 jam. Jadi jika berlaku penyakit yang membawa mereka ataupun keadaan yang kita panggil keadaan morbid yang membawa mereka tidak boleh meneruskan pekerjaan dan mendapat pendapatan melebihi 1/2/3. Jadi mereka ni sebenarnya layak untuk dikategorikan sebagai mengalami keilatan. Dan di samping itu juga jika berlaku kemalangan yang membawa kepada hilang upaya yang bukan berkaitan dengan di tempat kerja, mereka juga layak untuk memohon. Tapi harus kita ambil perhatian, skim keilatan ini merupakan satu skim yang mana proses untuk mengesahkan sama ada mereka ini layak atau tidak untuk menerima faedah pencen ilat ataupun invalidity pension ditentukan oleh satu badan yang kita anggap independen, oleh satu jemaah doktor. Masalahnya ada di antara pencarum memikirkan bahawa saya sebenarnya tidak boleh bekerja. Di bawah permohonan skim keilatan ini ada beberapa kategori. Ada yang mempunyai penyakit tetapi mereka sebenarnya boleh bekerja tapi mereka merasakan mereka tidak boleh bekerja. Ada di antara yang sebenarnya mempunyai penyakit yang benar-benar tidak boleh bekerja. Dan ada kategori yang ketiga, yang ni yang sebenarnya yang tak ramai. Mereka yang sebenarnya mengalami penyakit tapi mereka hendak kerja. Ataupun mereka yang sebenarnya di bawah kategori orang kurang upaya tapi mereka ingin mencari kerja. Masalahnya timbul bila ada di antara mereka pencarum ini menganggapkan bahawa bila saya sakit, saya tidak boleh bekerja, saya layak. Tapi tidak sebegitu. Sebenarnya jemaah doktor akan menilai jika mereka benar-benar dianggap mengalami satu keadaan morbid ataupun hilang upaya yang membawa mereka tidak boleh bekerja, baru mereka disahkan dan perkeso akan membuat pembayaran. Masalahnya timbul bila ada di antara mereka, misalnya contoh sakit belakang. Kalau kita ambil dalam bilik recording ini ataupun di dalam bilik sesi soal jawab ini, sebenarnya ramai di antara kita mengalami sakit belakang. Jadi adakah kita dikategorikan sebagai mengalami keilatan? Okey, kita faham di situ ya. Kena perjelaskan juga dari segi maksud keilatan itu sendiri ya, Datuk Seri. Terima kasih Datuk Seri bersama kami dalam Soal Rakyat malam ini. Dan yang pastinya kita juga nak mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Perkeso esok. Alhamdulillah, terima kasih. Dan itu saja yang sempat kami bawakan untuk Soal Rakyat malam ini. Saya Hazrina Kasim mengundurkan diri. Assalamualaikum. Jumpa lagi.